Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada petang ini. InsyaAllah pada petang ini saya akan sambung perbincangan syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sambungan poin yang ke-70, sambungan pada muka surat 542. Situ 542. Yang mana perbincangan dalam perkara yang ke-70 ini adalah berkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, di mana Ahlussunnah wal Jamaah menyuruh mana orang yang golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar menurut ketentuan syariat. Jadi sambungannya pada muka surat 542, keutamaan amar ma'ruf dan nahi mungkar sangat banyak antaranya. Jadi dalam perbincangan lepas, antara yang saya sebut, kalau kita perhatikan ayat muka surat 540 tu, ayat mula-mula sekali yang dikemukakan kuntum khaira ummah itu, ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kita tengok dalam tafsir, jumpa muka surat 540 tu dalil pertama. Kalau kita tengok dalam kitab tafsir, memang ulama tafsir sebut kenapakah sahabat Nabi ini disebut khaira ummah, apa ciri utamanya. Antara ciri utama dia kerana dominan dalam diri generasi sahabat sifat amar ma'ruf nahi munkar. Rupanya sifat inilah berdasar pada ayat ni yang mengangkat kedudukan para sahabat sehingga mereka dikatakan khaira ummah ukhrijat linnas itu. Baik, antara keutamaan amar ma'ruf nahi munkar antaranya lah, lebih banyak lagi sebenarnya daripada apa yang disenaraikan di sini, ini contoh saja. Yang pertama, amar ma'ruf nahi munkar ni merupakan tugas utama para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. Jadi maknanya kalau kita juga melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maknanya kita ni sebenarnya menyambung tugas para nabi dan rasul. Buatlah setakat kita boleh, jangan tak ada langsung waktu. Buat setakat kita boleh. Paling tidaknya kita amar ma'ruf di kalangan ahli keluarga kita. Lepas tu keluarga kita yang kita kata jauh sedikit dengan jiran, kalau kita sebagai guru, anak-anak murid kita kena ada. Kalau tak ada langsung, mana nilai sebagai Muslim tu jadi kurang. Yang pentingnya kalau kita ambil tugas ini, mana kita menyambung tugas para Nabi dan Rasul. Yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar ni merupakan kewajipan dalam Islam yang paling penting. Kalau kita tidak buat hal ni, rugi besar kita dunia akhirat. Yang ketiga, keutamaan umat ini di antara umat-umat yang lain adalah dengan sebab amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini kelebihan. Dia begini yang mudahnya. Hak ni kalau dalam yang nombor 3 ni, poin ketiga ni, dari segi fakta dianya, kerana hilang sifat amar ma'ruf nahi munkar ni lah, maka hilang keaslian agama tu. Hilang keaslian agama. Misalnya kita ambil agama Nasrani, Kristian lah. Tak ada, siapa hilang terus di muka dunia. Kalau ada lah ni tu hak tidak sah. Tu siapa begitu sekali. Tapi umat Islam ni sanggup mati kerana ni. Walaupun orang celah, orang kutuk, tak apa. Asalkan dia dapat sebut yang ma'ruf tu apa, dan dia lari orang buat benda mungkar itu. Yang keempat, amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan sebab kita akan dapat masyarakat. Kalau individu tu akan dapat pertolongan Allah. Kalau amar ma'ruf nahi munkar ini dia kita kata berkembang biak dengan subur, masyarakat itu majoritinya mana teguh dengan amar ma'ruf nahi munkar, mereka akan dapat nusratullah, pertolongan Allah, kemuliaan Allah. Allah beri kemuliaan dan Allah beri kejayaan. Walaupun mungkin di segi ekonomi dia merudum, di segi ekonomi dia tak hebat, tapi dia berjaya hidup sebagai Muslim yang baik. Tu. Sebab zaman Nabi dulu pun
isu kemiskinan ni lah, isu kesusahan, dia menjadi modal untuk pokok Yahudi serang, kita kata serang ataupun memburukkan imej Rasulullah. Banyak sebenarnya kalau kita tengok dalam Al-Quran pun ada sebut pokok munafik, dia pergi jumpa sahabat-sahabat Nabi Ahlus Suffah tu, dia kata, apalah kamu ikut Muhammad, apalah kamu ikut Muhammad, apa yang Muhammad boleh bagi padamu? Dan memang dia tawarai kerja. Dia kata, kalau ikut kami beri kerja yang lebih bagus, kamu dapat kehidupan yang baik. Dia guna isu tu. Tetapi para sahabat radhiyallahu anhu, dia tidak lihat dari sudut itu. Sebab apa? Kerana Nabi ni hidup sederhana. Para sahabat besar-besar ni habis harta. Jadi orang miskin pun dia tidak timbul sangka buruk, kebencian kepada pemimpin. Sebab pemimpin hidup pun sama, duduk sama rendah, kita berdiri sama tinggi dengan rakyat. Itu faktor besar lah. Ini kalau rakyat susah, tiba-tiba pemimpin itu mewah, itu mungkin akan timbul masalah. Tapi zaman Nabi tidak. Baik. Yang kelima, jadi kena ingatlah, nak dapat nusratullah, kemuliaan dari sisi Allah dan kejayaan, salah satu faktor besarnya masyarakat hidup dengan amar ma'ruf nahi munkar. Baik. Yang kelima, masyarakat akan menjadi baik dan mulia dengan adanya amar ma'ruf nahi munkar, dan mereka akan binasa, rosak dan hina bila mereka tinggalkan dua tugas Nabi, amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tinggal ni boleh menyebabkan kita akan dihina oleh Allah. Bangsa lain akan menguasai kita, agama lain akan memandang remeh, memandang rendah kepada kita. Itu kena ingatlah tu. Ni orang panggil sebab dari sudut agama. Apatah lagi kalau kita berjaya membangun ke ekonomi, yang ini pun kuat juga, mana seimbang antara perkembangan duniawi dengan kehidupan ukhrawi itu berkembang seiring. Tu memang hebat lah. Yang keenam, amar ma'ruf nahi munkar adalah tanda, antara tanda lah daripada tanda-tanda keimanan, dan merupakan hak Muslim atas saudaranya. Jadi bila ada saudara kita melakukan sesuatu yang tidak baik, kita tolong dia, tegur dia, sekat dia daripada melakukan perkara mungkar, kita suruh dia buat, itu hak dia yang kita kena tunaikan. Maknanya kalau dia buat perkara yang tidak baik, kita biarkan begitu saja, kita berdosa. Sebab hak dia kena dapat. Lepas tu bila kita ajak dia, kita tegur dia dengan cara yang baik, tapi dia terus juga kekal dengan perbuatan mungkar dia itu, kita ni lepas lah. Mana hak dia tu telah kita tunaikan. Cuma dia tidak mahu berubah, itu dia dengan Allah SWT. Naknya tanggungjawab kita lepas. Sebabnya kalau kita perhatikan ulama-ulama dulu, bab ni beratnan yang anda baca Syekh Utsaimin sebut dalam syarah Riyadhus Shalihin itu, memang panjang lebar dia bincang perkara ni. Mana ulama kita tak takut. Kadang-kadang bangun di tengah-tengah hari Jumaat, ketika pemimpin tu ada, tegur pemimpin tu, kamu buat salah begini-begini. Seperti contoh Imam Nawawi, bila kerajaan nak naikkan cukai dengan maksud untuk memperkukuhkan ketenteraan, Imam Nawawi kata boleh. Sebab dia dipaksa supaya pujuk masyarakat supaya bayar cukai. Imam Nawawi kata boleh. Tapi pemimpin itu kena hidup sederhana. Dia kena jual dulu harta dia yang banyak itu. Tu. Mana harta di Indonesia, harta di Australia. Jual dulu harta itu. Tutup akaun di bank, Swiss Bank tu tak? Tutup semua akaun tu. Biar ada bank national. Tu bank Islam cukup. Tutup tu dulu. Akhir sekali berlakulah konfrontasi antara Imam Nawawi dengan pemimpin pada waktu itu. Sebab pemimpin bermewah-mewah, dia boleh berlaku semua kesilapan ini, boleh berlaku dengan manusia, okay? Dia boleh berlaku. Cuma itulah, setengah ulama tu berani, setengah ulama tu tak berani. Baik. Yang ketujuh, amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah. Tu. Amar ma'ruf nahi munkar ni adalah sedekah dan ganjarannya sangat besar. Cuma itulah kita duk belajar, banyak-banyak kita belajar tafsir, belajar tadabbur, kita gabung semua, insya-Allah kita akan dapat hikmat. Bila nak tegur orang, bagaimana hikmat? Mesti berhikmat. Dia sebenarnya kadang-kadang ilmu ni, dia ada istilah ulama dia panggil ilmu ni, dia ada satu istilah panggil istirsal.
Istirsal ni maknanya ilmu ni bila kita belajar banyak dengan ustaz ni, kita tak berasa rupanya ilmu tu telah memberi satu qiyam, satu nilai dia. Tiba-tiba ada dari kita jadi pandai nak cakap. Bila kita nak tegur orang jadi pandai reti. Orang ni tahap dia ni kena tegur tahap ni. Dia jadi reti. Itu dia panggil istirsalul ilm, kesinambungan ilmu tu. Cuba tengok di sini Nabi pernah bersabda, Nabi kata wa amrum bil ma'ruf sadaqah wa nahyun 'anil munkar sadaqah. Menyuruh orang buat perkara baik adalah sedekah. Mencegah orang melakukan perkara mungkar adalah sedekah. Mana pahala tu tingginya seperti pahala bersedekah. Setara mana tu wallahu alam lah. Dia gini, dalam Islam ni dia ada zakat, hak wajib. Satu wajib kena, satu lagi dia panggil zakat, hak tidak wajib. Dia panggil sedekah wajib tu zakat. Sedekah sunat tu sama ada kita atas nama hadiah, sama ada atas nama tabarruk, sama atas nama kebajikan, tak kira lah. Banyak-banyak hak kita bui ni, hak sunat, sedekah lah paling tinggi. Tu. Banyak kalau kita jaga malik harta kita, peroleh harta melalui sumber yang syubhah pun tidak, bahkan yang jelas halal, jaga sungguh, setiap yang kita beri pada ahli keluarga kita, isteri, anak tu jadi sedekah. Supaya nilai sedekah, bukan nafkah wajib, tapi naik tahap jadi sedekah. Itu ayatnya besar. Tapi syaratnya kena betul-betul bersihlah harta tu. Yang ke-8, apabila amar ma'ruf nahi mungkar tidak ditegakkan, maka doa pun tidak dimakbulkan. Rupanya salah satu sebab doa ni tersekat, terhalang, adalah kerana masyarakat, individu dalam masyarakat itu tidak menjalankan aktiviti amar ma'ruf nahi mungkar. Cuba tengok di sini, Nabi pernah bersabda. Nabi kata, walladhi nafsi biyadih la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaykum iqaban min thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Demi Tuhan yang nyawaku berada di dalam genggamannya, hendaklah kamu bersungguh-sungguh menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran, atau Allah akan menimpakan siksaan kepada kamu dari sisinya. Kemudian kamu berdoa kepadanya, tetapi dia tidak mengabulkan doa kamu. Dia tidak terima doa kamu. Apa tu? Tak ada ni amar ma'ruf nahi munkar. Orang buat maksiat sebebas-bebasnya, orang buat perkara munkar sebebas-bebasnya. Tak ada sekat. Daripada atas sampai ke, daripada bawah sampai ke atas. Senyap berlaku. Itu bahaya tu. Orang boleh ngatik, kau betul kenali dengan bebas gitu. Tengah hari diri, orang koci pintu, dia protes jadi ngatik atas wakah tepi tu. Dia tak boleh masuk. Jadi orang kawan situ ambil gambar. Alhamdulillah orang kawan situ, walaupun apa orang kapur biasa pun, dia kata dia benci pada amalan, dia tak tahu mana lah. Dia ambil gambar. Bunyi sikit ambil gambar lah. Hatta kita tengok, bagus, terima kasih kata puan. Ada sekali tu bila dah pergi kunci pagar tu kenali tu, dia nak marah tu, dia duduk atas wakah ngapip suara dia. Ada siapa tu, tak tahulah putus orang lagu mana pun tak pasti tu. Tapi nak ayatnya setara tu lah. Maknanya kita kata jiran hak duduk kawasan tu dia buat dah tu sekadar dia mampu. Dia juri report kita. Mana pihak agama ni maknanya ada tindakan lah. Hak masalah kita tak perhati tu, itu halal. Tapi kunci anak kita tengok lah. Anak kita tengok, cuma anak tak ambil gambar. Anak kita tengok dia buat senara. Kalau nak masuk kubur ni kena minta kebenaran orang ni. Siap kena nombor telefon. Kunci. Yalah kalau dia nak lopak tu boleh, tapi kalau lopak tu nampak berdoa. Tak apa dah, buat kadar kita mampu sudah. Kita buat setakat kita boleh buat. Jadi orang kampung di sekitar tu dia juri report, tak apa dah. Orang-orang Yahudi dilaknat. Cuba perhati molek ni. Berat ni Orang-orang Yahudi dilaknat kerana mereka tidak melakukan ni tugas amal ma'ruf nahi munkar. Seperti mana Allah berfirman dalam suratul Maidah ayat 78 hingga 79. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Labi'sa ma kanu yaf'alun.
orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Oh, Bani Israel tak ada suatu bangsa yang paling mulia pada satu ketika dulu. Keturunan Nabi Yakub tu. Nah, keturunan Nabi tu. Banyak kemulia dia. Tapi dilaknat melalui lidah Nabi Daud dan juga melalui lidah Isa putra Maryam. Bapa tu lagu tu kenapa dilaknat tu? Kerana mereka derhaka dan selalu melampaui batas dalam tindakan. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar. Hak sepatut mereka buat, mereka tak buat. Sesungguhnya sangat buruk apa yang mereka lakukan. Setara mana lah perbuatan mungkar tu? Ubah kitab suci, ubah fakta agama, bukan kecil. Bukan sekadar kita kata buat bid'ah-bid'ah secara kecil-kecil lah individu. Dak ni ubah kitab suci. Dia ubah kitab suci, dia jadi rosak agama. Yalah, memang Allah tidak maksud kekal, itu satu hal, tapi ubah kitab suci tu. Tu. Baik, habislah bab tu. Maknanya amar ma'ruf nahi munkar ni kita kena buat semakan dalam diri kita. Aku ni sudah buat ke tidak kau itu, khususnya kepada keluarga kita sendiri yang paling dekat itu, dan juga kepada masyarakat. Itulah kembali kepada man ra'a minkum munkara tu falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati' fa bi lisani fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Waktu Nabi sebut tu, siapa dia lihat tu nama kata mana tahu, dia lihat ataupun dia tahu, dia tidak ubah dengan tangan dia, yakni dengan kuasa. Kalau dia tak mampu fa bi lisani, maka dengan ubah dengan lidah, beri nasihat, beri kefahaman, berbincang, ikutlah guna lidah. Fa illam yastati' fa biqalbi, kalau tak mampu juga kita boikot dengan hati kita. Tu. Itu selemah-lemah iman. Tetapi dia tetap menjadi ejen perubah. Dia boleh ubah juga. Walaupun benci dalam hati, mana kita tak mau terlibat, tidak akan beri sokong ngamora. Apakah harta, sokong ngamora pun kita tak bagi. Insya-Allah kalau umat Islam duduk tahap tu, hak tu pun takut. Hak tu pun tak boleh nak buat, lemah tak ada lah. Padahal selemah-lemah iman dah tu, hak tu pun tak boleh nak buat. Tu beratlah. Baik, seterusnya kita pergi kepada bab yang ke-71, ahli sunnah melaksanakan ibadat bersama ulil amri. Ni ulil amri. Bab apa ni? Wak mari bab ni tak apa, kita baca tengoklah. Sebab dia ahli sunnah wal jamaah ni, ulil amri ni pemimpin. Sebab tu dia dalam pengajian kita, ana pun tak ingat kita bincang dah ke tidak. Dalam kitab ni pun ada ni sebenarnya. Ada dah sebelumnya. Bagaimana agama Islam kita, khususnya para ulama, hasil daripada pemahaman kepada Quran dan hadis, mereka mendidik masyarakat supaya masyarakat ni dia mesti menerima ataupun menghubung jalinkan di antara umara dan ulama itu. Umara itu para pimpinan. Sebab pimpinan ni kadang-kadang amar ma'ruf nahi munkar. Makna kalau pihak kerajaan, sultan kan, kalau dia buat salah kena tegur. Orang kata ya tak apa ustaz. Kalau tegur dia, kenapa tawa? Biar engkau tak kenal kita tu. Engkau kenal dia. Malah tak kenal rakyat. Ujian tu. Ulama dulu siapa kena penjara, Imam Ahmad tu kena pijak dia kemaluan, mati. Imam Nasa'i pun kena buat juga. Teruk bukan main-main. Dia pegang kaki dia nyar di kemaluan tu. Siapa tak boleh nak gerak, tak boleh nak bangun. Orang terpaksa buat tobik daripada mu. Buat dalam masjid pula tu. Imam Nasa'i berat kena. Apa tu? Tu kan amar ma'ruf nahi munkar lah tu. Kadang-kadang ni banyak sebab lah, banyak lah. Kadang-kadang kau ni berlaku kerana ta'assub kepada pemimpin, jadi balah juga, banyak masalah. Tetapi kita kena ingat, kalau kita bincang tadi, mana ulama ni salah satu tanggungjawab dia berat lah nak jadi ulama ni. Betul lah dia tu kemuliaan, orang hormat, tapi tanggungjawab dia tu, dia kena tegur tu kerajaan kalau tak betul. Hak tuanku buat ni tak betul, kalau tak betul lah. Hak Perdana Menteri buat ni tak betul, hak Menteri Besar buat, kena tegur dengan cara yang baik. Sebab kita bukan maksud nak menghina, bukan maksud nak mendedahkan keaiban dia, dengan maksud nak baiki, islah. Kalau niat tu nak suruh orang tahu kejahatan supaya orang benci, dosa pula tu. Banyak kau dalam agama kita. Sebab agama kita ni semua tindakan dia nak islah,
nak kebaikan. Kalau sengaja duk sebut secara terbuka zaman internet supaya orang tahu, tak kira lah mana-mana pihak pun, itu dosa lah. Sebab apa? Sebab salurannya tidak gitu. Disiplin dalam nak menegur seseorang ni ada cara dia. Kalau langgar disiplin, kita pula berdosa. Sebab tu kena berhati-hati. Sebab tu Abdullah bin Umar dalam kitab Al-Adabul Mufrad tu ada sebut, dia merasakan Sayyidina Uthman ni ada buat sedikit kesilapan. Bukan kata salah qarak, ada sedikit tindakan tu silap. Dia pergi jumpa direct, masuk dalam bilik, kecek seorang sama seorang. Media duk tunggu luar pejabat kerajaan. Sebab dalam kitab tersebut orang duk tunggu. Lepas dia tubik jumpa Sayyidina Uthman, pakak kita tanya dia, ke dia hasil butir dalam perbincangan aku dia. Dia kata, tu aku Sayyidina Uthman musibuk apa? Musibuk apa? Aku tak akan sebut. Sebab apa? Kalau sebut jadi lagu mana? Banyak timbul masalah. Ni kalau dah mikrofon kak, tu tak tahu tu. Jangan bui mikrofon ni tak kecap banyak ni. Rosak habis. No. Dia tak bui dia beli ustaz, mikrofon murah lah ni. Mungkin dia boleh buat dalam bilik pun boleh buat. Tu masalah. Ibnu Umar kata aku tak kira ya. Amanah. Dan Ibnu Umar kata Sayyidina Uthman ni orang baik. Orang baik. Maknanya fitnah dia pergi tanya direct, lepas tu dia nasihat sebab dia ni orang berkecuali. Ibnu Umar ni antara 2,000 lebih sahabat yang tidak berpihak. Masa sahabat berlaku konflik, dia ni tidak berpihak. Sebab tu dia boleh pergi mana-mana pihak untuk menasihat. Jadi dia ni adalah orang yang menasihati pimpinan. Dia boleh pergi puak-puak mana pun sebab dia tak terlibat. Dia ni. Itu kelebihan orang yang tidak terlibat tu. Tapi kok mana pun biar ada perannya lah. Lepas tu kalau dia tak berubah juga, itu dia masalah dia lah tu. Tu. Lepas tu kena tahulah, setengah-setengah ulama tu memang kalau kita baca dalam kitab, setengah-setengah isu ni dia perlu didedahkan kalau dia tidak berubah. Misalnya isu qarak misalnya, kita nasab pun tak berubah, tu mungkin boleh disebut secara terbuka. Bukan isu peribadi tak boleh. Walaupun dia pemimpin tak boleh kita burukkan peribadi dia, tak boleh. Mana ni bimbang juga lah sebab kita masyarakat kita ni mana salah satu orang panggil masyarakat awam lah. Kita tengok kata bahaya ni, apa jadi gini, kita bimbang sebab dia kalau Allah tu bala kenapa kita kalau Allah tarik rahmat tu hilang rahmat tu, bukan hilang orang yang buat saya, kita pun hilang juga. Sebab apa? Sebab kita tidak peringatan kepada orang gini. Cuba perhati balik. Ini pemerhatian lah. Banyak isu-isu dalam pilihan raya kalau dia sebut gini-gini, bila sesang dia kan senyap tu, tak ada isu tu. Mana isu tu? Bukan dengan isu tu, untuk apa dikemukakan isu tu? Dengan maksud amar ma'ruf nahi munkar ke dengan maksud kerja? Anak tak kata tapi bunyi lagu tu. Tu kalau gitu kita tak termasuk dalam perbincangan kita. Tak termasuk. Kalau betul lah benda tu sungguh, lepas pilihan raya pun kena sebut juga. Sebab itu hak rakyat. Isu qarak kena sebut juga lepas tu pun. Sepatutnya. Kalau betul kita nak perubahan. Tapi salurannya melalui pihak yang tertentu. Misalnya agensi SPRM kita tak. Melalui hak tu lah. Dia banyak. Sebab itulah di sini anda sebut ni tidak dengan maksud parti, tidak dengan maksudnya kalau kita nak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, biar ikhlas. Kalau tidak, kita berdosa dan tak ada perubahan yang berlaku. Na'udzubillah min dzalik. Baik, cuba tengok bab ini. Ahlus sunnah melaksanakan ibadat bersama ulil amri. Ahlus sunnah juga melaksanakan haji, menegakkan jihad, melaksanakan salat Jumaat dan 2 hari raya bersama pimpinan, bersama pemimpin. Tapi janganlah dia mari lewat, tunggu 2 jam tak mari lagi. Lagu tu lepel lah kita. Salih gitu. Ni Tok Bila Ibrahim mari lewat. 2 jam tunggu Tok Bila, tak leh lagu tu. Nanya kau orang. Budak dia jerit. Tak leh. Ni penting ni tajuk ni. Nampak gini pun. Baik, cuba kita tengok ni. Kita baca dulu. Ahlus sunnah melaksana haji, menegakkan jihad, melaksanakan salat Jumaat dan 2 hari raya bersama ulil amri. Ni orang panggil kehidupan bersama pemerintah. Dalam bab ni, dalam lagu ni cara
Islam bina kehidupan masyarakat dengan pimpinan dalam konteks ni. Baik. Baik ulil amri itu orang yang baik ataupun jahat, tak apa. Dia lah, kalau dia jahat pun tetap kena bersama dia dalam melaksanakan ni hak ibadat. Sebab dia gini, dalam Ahlussunnah wal Jamaah, kalau dululah bila pemimpin tu pergi mengerjakan haji, rakyat akan pergi bersama. Style gitu. Pati malik. Mana-mana. Cuba tengok Nabi bila pergi haji wida ke, habis sahabat. Masa tu lah orang pergi bunuh Sayyidina Uthman. Masa tu lah. Tu dia rancang dah. Dia bunuh Sayyidina Uthman. Baik. Semaya Jumaat. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, kalau kerajaan tidak benarkan solat jemaah di satu tempat, tak boleh buat. Buat juga tak sah. Jangan main-main. Ada pendapat kata, tapi hak tu pendapat yang ramah. Dah molek tu. Tak boleh. Mesti dapat kebenaran pihak kerajaan. Tu. Sampai hari ini pun pendapat tu masih utuh lagi dalam mazhab Syafi'i. Baik ulil amri itu orang yang baik ataupun jahat. Dan Ahlus Sunnah selalu menjaga salat 5 waktu dengan berjamaah, termasuk pimpinan. Gapo dia nak ayat sini? Orang panggil pemimpin masyarakat tu, dialah yang mendepani isu-isu fardu kifayah. Ni mari jemaah tak mari YB menata apa lagu tu. No, minta maaf tak. Moga itu ni. Lembut tu bahasa Kelantan nak, bahasa Kelantan tu. Lepas tu nak suruh timbul hubungan baik dengan rakyat lagu mana. Ni tak kena. Kalau kita perhatikan ni lah. Oh banyak kalau kita tengok dalam syarah hadis itu. Dia lagu tu cara bina hubungan dengan pemimpin. Ana bukan nak kata ni ana sebut satu contoh, bukan kata dia seorang buat. Ana pergi sana, ada seorang tokoh di Selangor lah. Dia buat kajian, dia pernah sebut masa dia minum dengan ana tu, dia sebut, dia kata ni dia puji almarhum Tok Guru lah. Dia kata dia lama dia buat kajian, dia tanya sehingga dia buat kajian walaupun kajian itu tidak dibukukan. Kenapa Tok Guru Mufti Besar Kelantan bila dia bercakap supaya mesti berani buat apa? Orang ikut apa? Sebab dia lama dah hidup dengan masyarakat. Dia pergi ngajar, tak tinggal. Ana dulu, cuba bayangkan. Tanpa bayar lah. Ana ngaji Asma'ullah Husna dengan dia tu hampir habis. Dia syarah setiap lepas asar 5 kali. Apa ni 7 hari seminggu. Memang kita pergi mas. Sebab tu waktu asar dia ramah. Ana ingat lagi. Ayah Ana bawa kan. Lepas tu kita pergi sendiri dengan bahasa Ikah. Dia kitab Urdu dia baca. Menghuraikan tentang Asma'ullah Husna. Berapa kali? 7 kali seminggu. Rajin. Tu dia bina hubungan dengan masyarakat. Lepas tu dia pergi ngajar apa kata. Siap malam. Tu orang panggil murabi. Itu antara tokoh akademik tu kata, dia sebelum dia jadi MB tu, dia hidup lama dengan masyarakat dengan cara berbui ilmu pada masyarakat. Ni lah. Jadi kalau dia tidak buat majlis yang kita kata menghabiskan jumlah duit yang banyak pun tak apa, sebab dia hidup masyarakat, dia pergi situ. Bahkan anda ingat lagi ni profesor ni lah, dia buat kajian, dalam kajian dia tanya, dia mari ke Kelantan, dia kata almarhum tu, dia sebut kanan lah, dia kata betul kan, dia kata memang betul. Dia kata Tok Guru ni dia sebutnya kalau nak jumpa dia, mari semaya masjid. Kalau nak jumpa dia, mari semaya masjid. Begitu juga anak ingat benar. Sebab kalau kita pergi mai subuh, ada seorang penuh orang mari bawa anak. Lepas mai subuh nak cukur, orang cukur lah dia buat. Jadi tak habis masa dia. Tak habis masa. Tu cara dia bina masyarakat, siapa hasrat masyarakat, masa pun tak habis. Bayar ke? Lepas subuh sampai 10 orang boleh buat serentak. Apa tu? Kalau buat suku-suku di rumah berapa jam habis? Seminggu tak habis nak jajak. Akhir sekali YB habis masa dengan cukur. Nak cukur tak payah jadi YB lah. Jadi habis masa gitu. Sebab apa? Cara dia bina hubungan masyarakat. Tapi Tok Guru dia nak mari masjid. Apa takut mari masjid? Bawa anak. Benda-benda gitu. Ni dulu Sayyidina Umar, Sayyidina Ali masa duduk di Kufah, memang dia isytihar masyarakat. Siapa nak jumpa dia, mari semaya asar. Dia bui kadang-kadang siapa ngorik dia tunggu. Masa itulah tu pejabat dia. Nak jumpa apa. Itu cara dia ni lah. Sebab tu rakyat suka, rakyat
hormat pada dia. Ni nak jumpa YB dia pada goh. No. Tu sakit kepala. No. Tak kenalah lagu tu. Ni cara dia. Ni ana bercakap ni ana sebagai rakyat ni kita sebagai rakyat biasa ni. Tidak tak erti politik tak erti kita ni nak. Tapi lagu tu lah kita nak. Marah nah tu. Cuba kita tengok di sini kita harap gitu. Sebab itulah perkara ni sebenarnya kita sebenarnya jadi bertanggungjawab lah. Maknanya lagu mana kita nak fikir biar pemimpin kita, YB kita tu biar rapat masalah, kita kena fikirlah. Semudah-mudah ada kebaikan. Itu tujuan. Tak kira dia tak tahu kawasan dia tu berapa masjid. Tak boleh nak buat jadual. Ya tak ya pun dia kena semaya juga. Tak boleh masa ni pergi sini. Biar orang tahu jadual dia. Istiharlah dulu maklum kepada masyarakat tu YB minggu depan dia nak pergi mayasa di masjid ni surah amin. Kita ngundi juga. Biar mari gak sekali wi jadual. Mari. Memang akan mari. Tu hubungnya tu. Ana sebut tu benda hak simple. Sebenarnya dalam fiqh hak kita nak bincang ni, kalau masjid jami' dulu pemimpin itulah jadi imam. Lebih lagi, tu hebat benar lah. Kalau YB tu boleh jadi tu imam, mari dia jadi tu imam baca khutbah, tu molek benar lah. Masyarakat akan terasa. Masyarakat pun ni jadi timur tu anak bimbel mana hubungnya antara pemimpin masyarakat tak baik. Nya sopoh ke masyarakat. Apa tu? Sebab dia tak kenal pemimpinnya. Hak siapanya maklumat hak buruk-buruk. Maklumat hak tak betul. Dia tak kenal. Sebab melalui pergaulan ni kita boleh kenal. Itulah. Tu penting ni sebab tu tajuk ni penting. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ulil amri, iaitu pemerintah, yang individu yang memegang hak pemerintahan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeza pendapat tentang sesuatu, sebab tak boleh gidah satu ayat lah, mesti ada beza. Kalau kita nak biar tak ada beza, itu kambing tu, bukan orang. Kalau orang dia mesti beza. Suami isteri tu beza. Nak buat rumah, nak tak dapur depan ke belakang, bahas 3 hari 3 malam. Pada 2 tu je. Akhir sekali buat 2 dia tu. Buat 2. Tu dia. 2 tu kat bini pahal lalu. 2 tu kan. Balah pula apa nak buat dapur 2 ni. Kalau buat dapur 2 tangga pun kena 2 juga. Tak ada apa. Mari masuk saya hak lain pula mari lepas lu. Benda-benda gitu ya. Tak lagi. Jadi kalau kita nak tak ada langsung berlaku percanggahan pendapat, tak mungkin dalam kehidupan manusia ni. Sebab tu Allah kata kalau beza pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada ruh Al-Quran dan ruh Sunnah. Memang tidak sebut berlaku dalam Al-Quran secara spesifik isu-isu tu, tapi lagu mana kita nak bawa supaya kita menghukum dengan hukum Allah dan hukum Rasul, Quran dan hadis. Kena erti lah. Ni dalam isu-isu besar lah. Sehingga kalau pemimpin itu tidak alim, dia kena rujuk kepada orang-orang agama yang ada kepakaran. Mufti ke? Tanya kak. Nak buat apa-apa? Ni kalau mufti sebut, kena pecat mufti. Ingat ada dulu. Nama apa? Anda ingat lagi. Ishak apa? Datuk Ishak Baharun tu. Ingat dia kena pecat kan? Nah. Kemarin dia royak tu dengan bahasa lembut. Tak boleh. Tu. Isu gapo dia anak pun tak ingat lama isu tu dah. Isu gapo dia tu. Padahal dia tu lembut benar dia tu. Jangan widau ya tanya kat bincang nak buat apa. Nah. Baik. Ni kalau kau agama tegak, kau nak kacau agama masuk politik, kau nak kacau politik masuk politik. Tanda masa habis gitu. Orang tegak. Nah, dia kata tegur tak kena, tegur dalam media. Pulaknya balah pula tu. Nak tegur dengan cara betul.
Benda-benda gitu. Jadi perkara gitu je mesti berlaku. Tak seru pelik lah. Kalau kita tak mahu perkara itu berlaku, dia kena mati. Mati sesat. Baik, cuba kita tengok lagi. Jika kamu beriman tu, kalau kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ahlus sunnah berbeza dengan ahli bid'ah. Ahlus sunnah menegakkan ibadat bersama ulil amri, meskipun mereka orang fasik. Kalau dia fasik pun, dia gini dalam agama kita ni, kalau pemimpin tu tak betul, ada tak betul dia buat, kita kena betul dia. Kena betul. Betul tu makna siapa satu tak, kalau dia tak berubah juga, barulah mana tindakan tu, step pertama, step kedua, siapa ke peringkat kita suruh dia berhenti, jatuh ke dia. Tapi nak siapa tak tu mesti melalui proses lain dulu. Banyak proses dia. Apa tu? Nabi memang takut jadi ni lah. Ingat hadis cerita dia jatuh Saddam tu kan? Nah, bila jatuh Saddam Hussein, baru orang nampak kebaikan dia. Hak naiknya siapa dia? Syiah. Bunuh umat Islam. Berat kalau kita baca dalam artikel cerita-cerita tentang Iraq apa jatuh Saddam. Baru orang tahu rupanya hak dia duk perang sama dengan Syiah. Tu baru tahu. Lepas tu baru nampak kebaikan dia. Hak dia tak kena memang lah. Sebab tu ahli sunnah kata kalau dia Nabi pun sebut kecuali nyata kepada kufram bawah. Kan Nabi kata kalau nyata dia melakukan perbuatan kafir yang nyata, tak perlu pada takwil tu. Tu tak boleh. Boleh memberontak tu kan siapa tak tu. Tapi kalau ada dia buat tak betul, patut tak betul kadang-kadang dua orang ya. Hak orang lain lagu mana? Tu kena usaha lah. Kena usaha. Sebab itulah kita kata kalau dalam konteks Malaysia Tuan Agong boleh main perannya. Terbukti, biar bukti lah. Jangan tuduh saja. Terbukti. Barulah keadaan itu jadi. Kalau tidak jadi porak peranda lah kita. Ana duk nampak ialah kita Malaysia ni kita percaya raya. Berat kita ni, berat benar kita lah ni. Tukar Perdana Menteri sebab tukar baju. Berat tu. Kalau kita tanya politik macam-macam dia semua tak boleh ustaz kena tukar gini. Tu contoh no. Tapi kalau pemimpin tu tak betul ni panduan dia, mesti diberi tegur. Tegur itu macam mana? Habis. Kalau pihak ni kena pergi, pihak ni kena pergi. Kalau tak boleh juga habis dah saluran, tak berubah dia. Tu kira lain. Buat dah kau sampai situ tu. Sebab dia kesan dia buruk pada negara. Kesan dia buruk pada negara. Tu sebenarnya Nabi bimbang tu. Nabi bimbang tu. Takut hak boleh hak lain tu lebih teruk lagi daripada hak sebelum ni. Takut jadi lagu tu. Nak baca sedih nak baca. Sebab kita pernah hadir seorang ulama daripada Iraq mari ke universiti. Universiti tak silapnya UM ke apa? UKM pernah. Anda hadir sekali. Ramai juga bapak kita Kelantan ni pergi majlis tu. Dia cerita. Selepas jatuh saja dia cerita. Dan dia kata masuk dalam akhbar di Iraq bahawa Malaysia ni menjadi target Syiah di Nusantara. Kalau berjaya mengsyiahkan Malaysia, habis kawasan ni kubu dia. Dan Indonesia ada dia ada. 3 wilayah harta tu dah dia ada. Kalau di Thailand sendiri di Bangkok tu dia boleh buat sambutan tanpa ada sekatan. Di Malaysia tak boleh. Mana agung atas nama institusi tu dia tak benar Syiah berlarak di jalan raya pada 10 Muharram tu. Metok sama nak tahu. Baguslah tu. Tu. Jadi situ kita nampaknya bahawa ini perancangan antara. Tu maksud anaknya nampak buruk tapi silap langkah tu. Akhir sekali yang dapatnya lebih teruk daripada hak ada. Bimbang gitulah. Payah benda ni sebab tu pemimpin yang buat percaturan politik dia bertanggungjawab di hadapan Allah. Rakyat ni dia tengok ya. Jualak rakyat ni. Gitu ya, kena ingatlah tu. Jadi ahli sunnah tak sama dengan ahli bid'ah. Ahli sunnah menegakkan ibadat bersama ulil amri walaupun ulil amri tu fasik. Fasik ni dia buat sesuatu yang berdosa lah. Fasik. Misalnya kecek pelawak, fasik lah tu. Tapi apakah semata-mata tu kena jatuh ke dia dengan cara yang tidak betul? Tak boleh dalam agama kita. Dia kena melalui saluran lain. Kena melalui saluran lain. Ni anak sebut ni hak umum, prinsip hak umumnya. Dari zaman sahabat radhiyallahu anhum dan seterusnya ulil amri senantiasa memimpin ibadah. Ni perhati maksud ni. Dulu pemimpin inilah hak menjadi pemimpin ibadat. Selain daripada dia pemimpin politik, dia juga pemimpin dalam ibadat. Baik salat, baik puasa, haji dan yang lainnya.
Dulu. Tapi kita tak boleh tolak lah realiti. Bila berlaku perubahan, ulama pun sebut dalam kitab. Sebab tu bila selepas tu berlaku perubahan, fenomena tu, kalau dulu contoh Muawiyah misalnya, jadi pemimpin, dia pengkala dia di Syam, Muawiyah pusat pemerintah dia. Lagu mana dia jadi terimam di Masjid Jami' di Damsyik. Orang tanya dia, mufti pun tidak boleh mengalahkan dia. Hebatnya dia ni. Tu payah nak cakap. Tapi kalau boleh ada gitu bertuah lah masyarakat tu. Sehingga dia kata semaya witi sarka. Jadi orang-orang tak setuju dengan dia. Dia kata boleh guna isu ni untuk memburukkan nama dia. Aku sekali masa tu mahaguru sahabat masih ada lagi. Siapa dia? Ibnu Abbas. Ni anak sebut saja, nak sebut cerita. Nak kata sama-sama Islam boleh berlaku. Mari tu. Pocok tu mari report. Muawiyah kata semaya witi sarka bukan 3. Ibnu Abbas kata betul kau? Muawiyah kata betul. Kalau betul makna betul lah. Sebab Muawiyah ni faqih. Itulah ulil amri. Selepas tu pun memang jadi tim. Adalah perbuatan fasik misalnya kecek. Hari ni kecek tu kira fasik dah tu. Tetapi boleh semaya lagi belakang dia. Bukan kata tak boleh. Tu dia panggil ahli sunnah. Kalau dia tak boleh ni siapa peringkat, setengah ulama kata kalau dia buat dosa besar secara terang-terangan, dia panggil al-muzahirin. Tu tadi. Dia tegur pun tak dengar juga. Tu beratlah. Dan kita nak jatuh ke dia tak boleh lagi, kecuali dia telah melakukan perbuatan kufur yang nyata. Apa tu? Takut jadi rosak sistem pemerintah negara. Musuh duk tunggu ni. Bila rakyat balah, rakyat tidak bersatu, jadi lemah selalu. Tu bimbang. Sebab di Malaysia kita ni Melayu ni dominan lagi sebenarnya. Di segi peratus 51%. 51%. 90. 90. Maknanya bangsa lain tu 40. Mana kuat tu. Tapi apa jadi gitu? Itulah nak buat mana. Kita sebagai rakyat begitulah. Tu apa tak boleh bersatu. Kalau tidak kuat kita ni. Orang tanya kecek saja. Memang. Muka kita tapi kita nak gitu. Dan 90% kira. Baik. Ni baik, cuba tengok lagi. Ahli sunnah berbeza dengan kumpulan khawarij. Ni antara yang ekstrim. Yang mengkafirkan penguasa. Bila dia tengok pemimpin tu buat dosa, misalnya tak semaya aku, dia kata kafir, fasik, zalim, kafir. Dia kafir sebenarnya. Tak boleh. Bahkan bukan sekadar gitu. Kalau kita tengok dalam kitab, kita kena berontak, kita kena jatuh ke dia melalui pedang, melalui peperangan. Berat tu. Pupuk ni asli luar biasa. Baik, ni pupuk khawarij. Kita diperintahkan untuk taat pada ulil amri walaupun mereka fasik, selama mana kefasikan dia tu tidak membawa dirinya kepada kekafiran jelas. Ni dalam hadis Nabi sebut. Cumanya ni dia mesti melalui perbincangan pula poin ini. Tapi asas dia gitu. Ahlus sunnah juga berbeza dengan Syiah yang mengatakan tidak ada haji dan jihad bersama ulil amri, kerana imam sebagai ulil amri yang ditunggu belum datang. Ni asal agama Syiah. Syiah ni hadrat semai jemaah mengerjakan haji tak boleh buat sebenarnya. Sebab imam 12 tak muncul. Tu memang sebut oleh kitab dia. Tunggu. Tapi dia tunggu lama dah sampai kali tak lagi. Akhir sekali Khomeini pada tahun 79. Lepas tu bila dia pegang pemerintah Iran, dia lantik dia keluar satu gagasan, dia panggil walayatul faqih. Sebelum imam 12 muncul, dia mesti ada naibul imam, pengganti imam. Pengganti imam ni dia berfungsi kuasa yang diberikan kepada dia seperti imam. Bermula hari itulah dia isytihar supaya keluar semai jemaah dengan tujuan bertakiyah. Sebab tak pergi semai jemaah orang tahu lalu, nampak lalu orang tu tak betul. Engkau tak boleh mai rumah orang tu. Dia sugi. Jadi bila pergi tu nampak bersama dengan Islam. Dia nak suruh nampak bersama, nak tipu lah. Boleh pergi mengerjakan haji walaupun imam 12 tak muncul. Sebab apa? Arahan daripada naibul imam. Naibul imam yang pertama dialah Khomeini. Ana ingat dulu Habib pernah buat keluar rasanya dia punya terjemah tak silap ana ni, ada orang sebut pada ana tentang konsep walayatul faqih. Cuba ceklah, cuba cek tengok kalau ada. Sebab tapi kalau hukum Islam memang ada terjemah. Dulu. Yalah masa tu semua orang nak lah kerajaan Islam kan. Mana orang tahu. Tu. Semua orang kena tu, tak kira pihak mana pun. Ahli sunnah tidak begitu kan.
Ahli sunnah melaksanakan ibadat bersama ulil amri kerana menyalahi ulil amri adalah maksiat kepada Allah dan Rasul. Sebab tu kita kena berhati-hati, kena berhati-hati. Payah juga nak didik ni, biarlah untuk kita lah. Kita benci setara mana pada pemimpin pun, kita tidak undi dia pun dalam pilihan raya pun, tak boleh fitnah, tak boleh kutuk, tak kira lah. Pemimpin peringkat negeri MB lah, pemimpin peringkat pusat kita kata Perdana Menteri dan sebagainya, tak boleh. Nak kecek biar betul, maklumat tu biar betul. Tu anda sebut secara umum, tak boleh. Kena beringat lah, Nabi memang takut kita berdosa, tak ada pasal-pasal. Kita tak kenal kepada dia gitu, itu hal lain. Tapi siapa peringkat nak tak kira siapa lah. Seperti di Kelantan ni pun, maknanya pimpinnya siapa dia. Kita kata ada ni lah. Hak pusat gitu, tak boleh berlaku. Tak boleh kita nak sewena-wena. Nak kutuk. Siapa mengeluarkan kata-kata siapa kutuk mak dia, boleh apa anda tengok ada lagi. Siapa kata bakal mak dia ni teruk benar ni, perangan. Padahal tak kait pun dengan mak dia. Benda-benda gitulah. Tak boleh. Ni kita duk ngaji ni tu, nak jaga diri kita. Sebab pemimpin ni manusia, dia boleh buat salah. Kalau nak suruh dia berhenti, mesti melalui adab, cara yang betul. Jadi ahli sunnah ni melaksanakan ibadat bersama pemerintah. Lah ni berlaku gitu ke tidak? Sejauh mana pimpinan kita faham? Kadang-kadang tak pergi pun semaya Jumaat di kampung dia tu bersama masyarakat. Walaupun ramai juga yang pergi. Kerana menyalahi ulil amri adalah maksiat kepada Allah dan Rasul, juga akan membawa kepada fitnah, kekacauan yang lebih besar. Adapun yang berkaitan dengan kejahatan serta kezaliman dan kefasikan yang dilakukan oleh para pemerintah, maka mereka wajib dinasihati dengan cara yang baik. Misalnya badai NGO pergi, beberapa ni pergi, nak jumpa dia, kunjungan hormat, masa tu nasihat. Tu cara dia. Itulah yang dibuat Ali Ibn Umar. Patut orang tanya, apa dia hasil perbincangan tu? Waktu aku dengan Sayyidina Uthman, aku tak boleh royak. Apa tu? Kalau royak, terbuka pintu fitnah. Baik. Ahlus sunnah wal jamaah selalu menjaga salat wajib yang 5 waktu dengan berjamaah, sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Kita duduk mari sembahyang, kita tahu ke dia apa maksud salat berjamaah, apa maksud? Kenapa disebut berjamaah? Jemaah ni semaya ramai-ramai, pakat mari belakang. Termasuk pemimpin. Jadi dalam konteks sembahyang Jumaat ni, kalau kita faham hak pengajian kita ni, hak mula-mula sekali tuntutan yang paling kuat untuk datang salat Jumaat adalah ulil amri. Tu maksud dia. Tak mari ke tak? Mungkin ada mari, mungkin ada lah. Sebab kalau dalam kitab fiqh, kalau dia biasa mari, dia mari sama, tiba-tiba dia tengok tapa time 10 minit dia tak mari tu, kena tunggu lagi dalam fiqh Syafi'i. Takut dia mari, kecuali dia tak kecuali wakil ayat telefon. Sepatutnya anak pergi semaya di Masjid Aman, dia kena telefon tu, tak boleh mari, tak payah tunggulah. Tu kalau dalam kitab fiqh. Tu pemimpin. Kalau pemimpin buat gitu hadirat, ana ingat siapa mati jadi wakil ayat. Bukan tu sajalah, dia kena jual lah pula. Bukan nak ayatnya hubungnya tu. Insya-Allah Tuhan akan keberkatan. Nak supaya lagu tu. Kalau pemimpin masyarakat dengar kita terbuka wakil ayat saja, pemimpin pakat mari masjid dia dulu lebih dari orang lain, mengikut tuntutan agama. Insya-Allah banyak perkara tu. Dia bina hubungan dengan masyarakat. Ni masyarakat benci. Apa? Sebab dia tak kenal. Tu. Contoh cuba tengok. Allah sebut dalam Quran, wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, rokoklah bersama orang yang rokok mari. Ni untuk orang ramai, dan hak paling dituntut adalah pemimpin. Hak paling dituntut pemimpin. Tiba-tiba dia tak mari. Rokoklah bersama orang rokok, artinya salat berjemaah. Rasul, anda ingat lagi, biarlah ni anda sebut ni hak kelebihan menggodok kapuana. Ialah ada kelebihan kekurangan muka manusia ni. Misalnya almarhum Ustaz Maudi, anda ingat lagi sebab kita rapat dengan dia ni, dia sebut misalnya contoh dia puasa Isnin, dia ayat, dia kata anak nak pergi siapa dia di kawasan dia, siapa dia puasa Isnin kami, anak nak pergi buka di surau ni, tak ada cedera, mau bawa makanan sendiri, pakat bawa macam potluck lah, kita bawa sendiri. Tapi orang surau akan buat lah. Mana pernah pergi, dia royak dia nak pergi buka puasa sini, tapi dia tak siwak makan dia bawa, dia ada. Masa tu dia kena penyakit dah, dia bawa ikan kering dalam poket tu, yes. Kalau sedia pun dia tak siap nasi tak apa dah, dia bawa ikan kering dia sendiri.
Dalam poket. Tapi bila dia nak semaya, dia nak buka puasa tengah hari Senin Khamis tu, dia royak, dia pergi kawasan dia. Kawasan dia lah Dolondel. Oh tuan nak rasa bagus lah. Bagus Mak Ana pernah jadi riba dia juga pergi. Jadi buka puasa pun dengan orang kampung. Kadang-kadang dia tak kuliah pun sudah itu dia balik. Hak pengkuliah ada dah. Ada selendik gitu. Benda-benda gini lah. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in sentiasa mengerjakan salat 5 waktu secara berjemaah di masjid. Hukum salat berjemaah di masjid adalah fardu ain bagi laki-laki kecuali jika ada uzur syar'i. Ni lihat pada individu. Kalau lihat pada itu mana fardu kifayah lah. Fardu kifayah. Baik. Adapun bagi wanita yang terbaik adalah salat di rumah. Hak ni pukhilah lagi kita tidak nak bincang lah. Kalau Aisyah dia suka perempuan tu kau boleh pergi lebih baik pergi. Dia suka Qadawi pergi juga. Tak apalah hukum mana pun kita terima secara umum atas nama jumhur ulama, perempuan tidak ditekankan seperti mana ditekankan kepada lelaki. Hak tu semua terima. Ada setengah mazhab tu memang dia kata tak payah pergi. Memang di rumah. Kalau mazhab Hanafi kat perempuan lebih afdal mai rumah. Sebab tu kalau masjid tepi rumah dia pada suruh anak jatuh dia pergi, dia kelih tengok anak dia pergi ke tak. Dia tak pergi. Sebab apa? Sebab apa? Sebab dia memang mazhab dia anggap molek mai rumah. Dia sebenarnya isu ni isu lelaki sebenarnya. Seperti mana Nabi bersabda wa buyutuhun khairul lahun. Dia ambil dalil ni dan rumah-rumah mereka tu yakni perempuan isteri-isteri tu lebih baik untuk mereka. Yang ni dari sudut ibadat lebih baik lagi. Gitulah. Baik, bab yang ke-72 ni kita bincang minggu hadapan. Jadi poin yang paling utama sebab itulah hadirat kalau kita nak kebaikan, usaha yang kita boleh buat, bagaimana kita nak ajak pimpinan ni, tak kira lah untuk ngulu ke, wakil rakyat ke, ahli parlimen di kawasan kita ni, biar dia turun semaya Jumaat bersama masyarakat. Nak buat lagu mana tu? Kira lah kukuk mana pun supaya dapat kebaikan, keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitulah. Mudah-mudahan Allah SWT berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.